Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. Bismillahi ma sya Allah la yasruqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bitarin amin. Ketahui olehmu bahawasanya dalil baharu segala jirim itu terhenti atas mengisbatkan ada yang lebih atas segala jirim, iaitu segala arad, dan terhenti pula atas mengisbatkan berlaziman antara keduanya, dan antara membatalkan ada yang baharu tiada permulaan baginya, dan bermula jalan yang demikian itu bahawasanya seteru kita orang kafir barangkali berkata, ya tiada kami terima bahawasanya ada di sana yang lebih atas segala jirim, maka kita batalkan akan katanya itu dengan bahawasanya yang demikian itu dipandang dengan mata kepala, kerana tiada seorang jua pun daripada orang yang berakal melainkan mendapatkan bagi zatnya akan suatu yang lebih atasnya. Maka berkata, ya kami terimalah akan yang demikian itu, tetapi tiada kami terima akan berlaziman antaranya dan antara segala jirim, maka kita batalkan dengan kita pandang akan dia tiada bercerai antara keduanya. Maka berkata, ya kami terimalah yang demikian itu, tetapi tiada kami terima keadaan berlaziman antara keduanya itu menjadi dalil atas baharu segala jirim, kerana muhtamal bahawa ada yang qadim dan ada yang lebih itu baharu. Tiada permulaan, kerana tiada di sana satu gerak melainkan adalah dahulunya gerak yang lain. Dan begitulah tangga datang kepada tiada kesudahan, maka adalah baharu pada zat dirinya dan qadim ia pada nauknya, dengan makna bahawasanya nauk gerak itu qadim dan dirinya baharu. Maka kita batalkan dia dengan beberapa perkara, setengah daripadanya bahawasanya tiada wujud bagi nauk itu melainkan pada kandungan segala hakikatnya. Maka apabila ada hakikatnya baharu, maka lazimlah bahawa keadaannya nauknya demikian juga, maka batallah keadaan di sana yang baharu tiada awal baginya, dan bermula dalil baharu segala arad itu terhenti atas membatalkan berdiri arad sendirinya, dan membatalkan berpindah ia daripada tempatnya kepada tempat yang lain, dan membatalkan tersembunyi dan membatalkan keadaan yang qadim itu binasa, dan bermula jalan demikian itu bahawasanya seteru kita orang kafir barangkali menegahkan bahawasanya segala arad itu berubah-ubah daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Maka syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, pula ihsan dia, masih beri peluang pada kita ada tahmukumi dia. Alhamdulillah, wajib atas kita syukur pada dia, dengan makna sedar panjang umur kita ada hidup lagi ni semata-mata datang daripada dia. Satu. Yang kedua, syukur dengan makna menggunakan apa yang diberi pada kita, pendengaran, penglihatan, akal fikiran,
dan semua kemudahan-kemudahan pada tempat yang dia perintahkan kita untuk kena. Syukur dia beri kita nikmat Islam. Alhamdulillah. Diberi kita nikmat limpah kurnia dia, kemudahan untuk taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keinginan terus untuk taat. Diberikan pula boleh ada istiqamah dan minat berada dalam majlis untuk kita mengenalkan dengan Allah Ta'ala yang menjadikan segala kainat. Alhamdulillah diberi pada kita nak mengikut dan mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah para sahabat, tabi'in, begitu juga para ulama dan para aulia yang mereka ni sebaik-baik umat. Alhamdulillah diberi pada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan hati berada dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insyaAllah. InsyaAllah kita nak sambung ni, masih duk bicara dalil yang pertama untuk mensabitkan wujud Allah Ta'ala. Makhluk ni dalil besar wujud Allah Ta'ala. Kerana mana boleh ada makhluk, pasti ada yang mencipta makhluk. Kata nama makhluk pun dah cukup untuk membuktikan bahawasanya memang ada yang mengadakan kita, mencipta kita, mengatur kita, mentadbir kita, mengurus kita. Mana mungkin alam semesta yang begitu luas ni tak ada yang mengatur dan mengurus dia, apatah lagi dengan istilahnya nature, semula jadi. Dia memang jadi begitu atas adat dan kebiasaan. Subhanallah. Siapa yang buat adat dan kebiasaan tu, mesti ada yang membuat adat dan kebiasaan itu. Itulah Allah. Di atas dalil telah kita bicara dengan kaedah mantiqi ni, baharu alam tu maksudnya alam berubah. Telah dibuktikan memang alam ni berubah. Bukti berubah dapat dipandang dengan mata kepala. Musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Dan bila sifat ni baru, tentu melazimkan zat baru. Kerana sifat mesti ada di zat, dan sifat tak boleh lekang daripada zat, dan setiap zat mesti ada sifat. Jadi kalau sifat baru, tentu zat baru. Kalau sifat qadim, tentu zat qadim. Tak mungkin zat qadim bersifat baru. Subhanallah. Tak mungkin. Dan tak mungkin sifat qadim zat baru. Lagi pelik gila. Subhanallah. Subhanallah. Jadi dengan apa yang sifat baru ada pada kita berubah, itu ciri paling besar dan paling mudah dilihat. Kita memang berubah siang ke malam, malam ke siang, sihat ke sakit. Macam-macam hal yang ada perubahan kat kita ni, cuma kita sedar tak sedar, wajib sebabkan la ilaha illallah. Tak ada yang boleh berlaku sebalang perubahan dan gerakan itu melainkan Allah lah yang mendiam untuk menggerakkan sesuatu. La ilaha illallah, la fa'il illallah, la ilaha illallah, la khaliq illallah, la ilaha illallah, la mughayyir illallah, la ilaha illallah, la mu'assir illallah. Tiada yang beri bekas kesan melainkan Allah. Tiada yang ubah sesuatu melainkan Allah. Segala-galanya yang ada sabit pada makhluk mesti datang daripada khalik makhluk. Tak ada yang daripada zat makhluk tu sendiri. Mustahil. Kerana mana ada makhluk yang boleh berdiri sendiri, yang hanya berdiri dengan zat dia sendiri, tak berhajat pada yang lain lagi. Hanya Allah Ta'ala sah, tak ada sekutu bagi dia. Baik. Di atas pahaman tu, dia kata ketahui olehmu bahawasanya dalil baharu segala jirim. Jadi yang terdekat kita bicara apa dia? Dalil baharunya arad. Jadi arad ni sifat. Sifat mesti ada di zat. Zat tak dapat tidak mesti ada sifat. Tak mungkin zat tanpa sifat, dan tak mungkin sifat dia boleh ada tanpa zat. CP tu mesti telan. Tak apa faham, tulis catat je dulu. Kadang-kadang belajar ni macam-macam lah. Ada orang benda sampel pun dia tak faham. Kalau jadi suasana macam tu, ngaji lagi, tekun lagi belajar.
bersungguh lagi, ambil perhatian sikit, jaga makanan, jaga minuman, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga apa lagi, jaga otak dan fikiran, jaga zikir harian, selawat dan salam atas Nabi SAW banyak-banyak, doa minta kepada Allah Ta'ala banyak-banyak, semoga dilapangkan dada, dibukakan pintu hati, dimudahkan untuk kita memahami pelajaran supaya mudah dihadami. Semua kena minta kat dia. Kadang memang benda senang tapi kita tak faham. Minta kepada Allah Ta'ala bagi faham. Macam mana orang lain faham, macam mana boleh kita tak faham. Masalah ada kita ni. Sikit situ. Jadi kita duduk bicara ni, daripada awal lagi kita bicara bab kitab kita, bicara bab apa pun, sama ada bicara bab ketuhanan, bicara bab makhluk. La ilaha illallah, Allah nama bagi zat yang sabit pada dia segala sifat. Allah juga lah mempunyai sifat ketuhanan, yang mana zat dia lah saja ada sifat uluhiyah. Makhluk, maksudnya zat makhluk. Makhluk takkan ada sifat ketuhanan. Jadi makhluk takkan, dia ada sifat, tapi sifat dia bukan sifat uluhiyah. Allah sabit zat dia dan zat dia bersifat dengan sifat uluhiyah. Dan sebut apa? Setiap bahas kita sama ada bahas ketuhanan atau bahas makhluk, mesti bahas ni zat sifat. Zat sifat. Cuma atas istilahnya, ke Allah kita guna zat sifat. Ke makhluk, sifat tu sifat lah. Tapi atas istilah dipanggil Arab. Ada buat dah belajar pun. Adapun zat makhluk, zat yang memang tunggal, datang daripada satu molekul, satu zarah semata-mata tanpa bercantum satu sama lain, dia tunggal atau dipanggil jauhar. Bahkan untuk sorehkan dia tu tak ada bergabung dengan mana-mana molekul lain, dia satu aja, molekul yang satu, zarah yang satu, tunggal, tak bercantum dengan mana-mana yang lain, dipanggil jauhar firid, jauhar fardi, artinya jauhar tunggal. Kalau bersusun murakab, nama dia jisim. Padang pada sudut bersusun, sekurang-kurangnya 2 jisim. Walaupun semudah O2, gas oksigen, jisim oksigen. Jisim oksigen. Kalau sesuatu yang pandang pada sudut ruang, dia mengisi ruang, dinamakan dia jirim. Itu adalah antara zat-zat makhluk. Jadi setiap jirim, setiap jisim, setiap jauhar pasti ada apa? Jirim, jisim, jauhar tu omong apa? Zat makhluk. Zat makhluk mesti ada sifat makhluk. Sifat makhluk omong apa? Arad. Jadi jauhar mesti ada arad. Sambung. Jirim mesti ada arad. Sambung. Jisim mesti ada arad. Begitu juga kalau benda-benda yang dia ni ada, tapi dia tak mengisi ruang, dia tak berjirim, tak berjisim, tak berjauhar, atau istilahnya dipanggil jisim latif, juga dia mesti ada arad. Jadi kita belajar ni, belajar apa? Mengenal, nak mengenal Allah, tapi jalan nak kenal Allah, wasilahnya kenal makhluk. Apa ciri yang ada pada makhluk? Tak mungkin sabit pada Allah Ta'ala di atas mumasalahnya, mengisi ruang, berjirim, berjisim, bertempat. Mustahil macam tu. Atau bicara ke makhluk, ada istilah zat dan sifat, cuma istilahnya dipanggil jirim, jisim, jauhar, jisim latif, arad. Macam mana pada makhluk di bahasa yang itu, pada Allah Ta'ala disilahkan zat dan sifat. Jadi atas kita duduk bicara ni, dalil ke Allah Ta'ala makhluk. Andai kata makhluk tak ada, macam mana nak berdalil ke Allah Ta'ala? Memang tak boleh. Tapi atas kita punya akidah, kalau makhluk tak ada, soal Allah ada. Alhamdulillah, iman kita. Atas soalan juga, kalau orang tanya lah, kalau masa makhluk tak ada lagi tu, kalau orang tanya lah, apa dalil ada Allah Ta'ala? Sedangkan makhluk masa tu tak ada lagi. Sebab macam mana jawab? Apa dalil menunjukkan ada Allah Ta'ala sedangkan Allah tak ada lagi?
Semua dia jawab. Cuba jawab boleh. Saya bagi RM1. RM1. Lagi RM1,000 ke apa tak? Saya soalan tu boleh dijawab. Saya bagi RM1. Kalau tak boleh jawab, saya bagi tawaran RM1,000,000. Saya bagi RM1,000,000 tu jagalah. Memang tak ada jawapan lah tu. Ni RM1. Maksudnya boleh jawab. Boleh jawab. Ha? Allah bersifat Qadim. Kau jawab apa ni? Soalan saya apa? Alam ni kalau tak ada, makhluk ni tak ada, macam mana nak buktikan Allah Ta'ala ada? Ada kita ni sebenarnya bukan nak zahirkan kita ada. Zahir kita ni menzahir Allah Ta'ala. Boleh? Faham? Cuma prinsip tu kita faham tak faham lah Kalau orang yang ahli tauhid, dia orang memang sini ya tempat dia. Beza kita dengan mereka yang faham betul-betul perjalanan tauhid, macam istilahnya nak liya'budun pada Allah Ta'ala, nak menzahirkan keabdian diri pada Allah Ta'ala. Sinilah beza dia. Kita yang baru nak belajar tauhid, baru nak bertauhid ni, konon-konon bertauhid ni, kalau semak kat kita, jangan kata tuan saya pun gagal. Na'udzubillah. Itu yang kena belajar macam-macam tu lagi. Baik, soalan saya asal apa? Itu makhluk ni kalau tak ada, macam mana nak tahu dalil adanya Allah Ta'ala? Apa dalil? Jadi dalil maksudnya sesuatu nak menunjuk ada Allah Ta'ala kan? Tapi sekarang dalil tak ada. Dalil ada Allah Ta'ala apa? Makhluk. Makhluk tak ada. Macam mana nak dalil ada Allah Ta'ala? Saya boleh jawab. Cicak pun kata, jawab. RM1 tak nak? Naik harga sikit kot. Tak mahu lah, jangan main duit kan. Okey, tak boleh jawab. Cuba, salah tak apa. Saya kalau dalam kelas, sampai satu tahap seorang pun tak jawab, memang tahu tak saya buat apa? Tak tahu. Semua bangun. Siapa jawab, saya bagi duduk. Kalau kelas ada kursi lah, ni tak ada kursi, nak semua duduk, boleh je nak suruh bangun. Pelik sikit lah. Pelik apa? Biasa lah tu. Baru dia akal je. Budak seti mengaji, macam pandai. Hari soalan macam tu kantoi, tak boleh jawab. Makhluk tak ada. Macam mana nak buktikan ada Allah Ta'ala, sedangkan makhluk tak ada? Boleh jawab? Maka tak boleh jawab? Tak boleh jawab? Siapa cerdik? Ibu? Tak boleh jawab? Dah jawab tadi, Allah Qadim. Ya. Oh, nanti tak sampai. Otak belum penuh. Bagi penuh. Jawab bodoh-bodoh tu, lawak punya jawab mana boleh? Macam mana? Tak nampak macam boleh jawab ya? Boleh, boleh. Tak boleh. Saya jawab ni macam apa gelap? Betul jawapan tu. Betul? Tak boleh agak? Tak jumpa ni? Jawapan pertama. Tapi jawapan ni gelap ni lah. Makhluk ada tak masa tu? Tak ada. Itu apa dalil lah ada orang Ta'ala, betul tak? Ingat? Siapa nak soal masa tu? Masa tu siapa nak soal? Makhluk ada tak? Nah, dah makhluk tak ada, dah soal apa soalan tu? Siapa nak soal? Tak payah soal lah. Orang nak soal pun tak ada. Nak soal apa? Makhluk tak ada. Macam mana nak dalil orang Ta'ala? Makhluk pun tak ada. Siapa nak soal? Tak payah jawab lah. Tak faham soalan? Gelak lagi. Ada gelak sikit. Okey tu. Faham lah tu. Mana yang tak gelak ni tak faham ni. Tak faham? Tak faham? Faham. Si baik faham. Dah orang tak ada. Makhluk seorang tak ada. Siapa nak tanya soalan tu? Alah, jawab bodoh. Ya, gaduh pergi cari siapa nak dalil ke apa. Orang nak tanya pun tak ada. Tapi ulama kita dia tak jawab itu. Dia menjawab ilmiah. Istilahnya akademik punya jawapan. Dia kata apa? Tetap dalil ada Allah Ta'ala, waktu makhluk tak ada lagi, tetap ialah makhluk.
Mana lagi makhluk lah dalil Allah Ta'ala, mana ada lain. Atau kata nak dalil, kalau Allah saja macam siapa nak tunjuk siapa? Allah memang Allah lah. Atau kata nak tunjuk, takkan Allah tunjuk Allah, makhluk lah tunjuk Allah, menunjukkan adanya Allah. Boleh? Boleh faham tu? Ulama kita kata apa? Tetap dalil yang menunjukkan ada Allah Ta'ala, makhluk juga. Itu makhluk tak ada, makhluk mana? Makhluk pandang pada sudut Allah akan jadi makan makhluk. Istilahnya makhluk min jihati imkaniha, laisa min jihati wujudiha. Itu bahasa Arabnya. Makhluk mana? Makhluk pandang pada sudut kebolehan Allah Ta'ala nak bagi ada makhluk. Makhluk yang bakal diadakan tu, itulah akan menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Pasal mesti ada penunjuk, barulah boleh faham, boleh kenal dan menunjukkan sabitnya Allah Ta'ala. Tapi makhluk tak ada lagi. Makhluk tak ada, memanglah tak ada siapa nak tanya apa, nak gaduh apa. Tapi tetap dalil menunjukkan sabit Allah Ta'ala adalah makhluk. Makhluk mana? Makhluk pandang pada sudut makhluk yang bakal diadakan. Makhluk atau istilahnya min jihati imkaniha, min jihati wujudiha, min jihati annahu sayujad. Maksudnya makhluk ni akan diadakan, pandang pada sudut dia akan diadakan. Waktu Allah Ta'ala adakan dia tu, maksud itulah dalil menunjukkan sabitnya Allah Ta'ala. Tetap dalil ke Allah Ta'ala adalah makhluk. Satu makhluk besar sekali untuk dalil ke Allah Ta'ala siapa? Kita. Baru alam kita alam tak? Cari alam jauh-jauh buat apa? Alam tu bila cari langit bumi buat apa? Siapa alam tu? Sedar tak kita ialah sebahagian daripada alam? Tak sedar? Oh, kena sedar. Kita sebahagian daripada alam, dan dalam alam ni kita dah seafdal-afdal makhluk dalam alam. Tolak dengan malaikat, Nabi, Rasul lah kan. Batu dengan kayu siapa afdal? Lembu dengan kita siapa afdal? Jawab dulu, takkan tak pandai jawab. Lembu dengan kita siapa afdal? Lembu dengan babi? Lembu dengan babi. Kita dengan babi siapa afdal? Tak faham tu memang babi juga, tak faham. Oh, puasa kan. Kita dengan batu siapa afdal? Kita dengan emas siapa afdal? Kita dengan langit siapa afdal? Kita, betul. Apa bukti kita lebih afdal? Berdalil. Oh, dalil pula lagi. Apa bukti kita lebih afdal? Kita sebaik-baik makhluk. Apa bukti, apa yang menyebabkan kita jadi sebaik-baik makhluk? Jawab. Apa pasal kau baik pada emas? Apa pasal kau baik pada bumi? Siapa? Pasal ada akal. Nisbah asal kejadian Allah Ta'ala bagi akal kat kita, kita ahsanin taqwim. Ada dalil dalam Quran. Macam mana bunyi dia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita ni ahsani taqwim. Tapi jaga dalam keadaan ahsani taqwim, apa akan jadi? Summa radadnahu asfala safilin. Lepas pada tu jangan tak tahu Allah Ta'ala dengan apa dia beri kat kita, kalau kita tak guna betul pada tempat yang dia perintah, dia akan kembalikan kita kepada hina sehina-hinanya. Dia asfali safilin, dia jadi orang yang paling hina daripada sekalian orang yang hina tu, dialah hina sekali, lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah. Siapa? Insan juga. Insan mana? Insan yang tak sempurna kan, kesempurnaan yang ada pada dia, dengan akal dia beri, dia tak kenal Allah Ta'ala. Dengan akal yang ada, dia tak boleh tauhid dengan Allah Ta'ala. Dengan akal yang ada, dia tak boleh ibadat kepada Allah Ta'ala, menzahirkan keabaan diri kepada Allah Ta'ala. Dia tak boleh puji Allah Ta'ala. Dia tak boleh tanzih Allah Ta'ala. Dia tak boleh puji. Oh, ya, ni salah. Jadi sedarkanlah bahawasanya kita adalah sebahagian daripada alam, dan kita adalah sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi dalam alam ni. Tolak Nabi Rasul. Siapa tolak Nabi Rasul? Oh, Nabi Rasul tak jalan lah kita. Ni umum kan kejadian makhluk afdal ni, atau isyarat Quran, dia ahsanin taqwim. Dengan bahasa lain, kita ni Bani
Adam. Lepas tu kemuliaan Bani Adam apa lagi? Kita belajar fiqah. Walaqad karramna Bani Adam. Kami telah muliakan Bani Adam. Di mana kemuliaan Adam? Mati tak jadi bangkai. Tapi masa yang sama tak boleh makan. Ikan jadi tak jadi bangkai. Dari sudut kata walaupun tak sembelih boleh dimakan. Kita memang tak jadi bangkai. Atas nama mayit, bukan maitah. Mayit tapi tak boleh dimakan. Bahkan kena beri penghormatan. Dimandikan. Dikapankan. Dikebumikan. Disembahyangkan. Ada orang sembahyang, anak mati ada sembahyang. Batu nisan ada juga orang bubuh kan. Gali. Tanda nak ingat anak mati. Si baik tak tulis hari bulan. Adalah seorang tu kan. Siapa tak tahu lah. Tanya ada buat batu nisan? Ada. Faham dia batu nisan tu. Walaupun dia bubuh kayu ya. Faham kan. Masuk batu nisan tu dia bubuh tanda. Esok nak korek tangan lain pula kan. Apa cerita ni? Cerita macam mana boleh cerita batu nisan ni? Mati, mulia kan? Kena semayang, kena ke bumi. Kena semayang kan? Sampai tahap tu manusia. Babi mati mana ada orang mandi? Ke bumi boleh tak? Tapi tak ke bumi busuk lah. Busuk lah. Jadi asal cerita apa? Walaupun makhluk tak ada, tetap Allah Ta'ala ada. Tapi apa dalil? Tetap makhluk. Makhluk mana? Makhluk yang bakal Allah Ta'ala bagi jadi. Itulah dalil Allah Ta'ala. Itu jawapan tu, tu jawapan akademik tu jawapan dalam kitab tu. Memang soalan tu pun memang ulama kita yang dia yang bagi soalan, dia yang bagi jawapan. Dah kita tak reti nak jawab kan. Melengung je, nak cari akal pun nanti tak lagi jawapan lagi. Tak boleh fikir lagi. Tapi saya mengaji dulu, ada kawan-kawan boleh jawab tu lah. Dia angkat tangan, dia kata, Ustaz, masa tu tak ada siapa pun, siapa nak tanya soalan tu? Ustaz kata, pandai kau. Tak, memang ada manusia yang Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan dia. Dia boleh mikir, dia boleh rasa suasana tu. Alam masa tu tak ada lagi, kita pun tak ada lagi. Apa bukti ada Allah Ta'ala? Ustaz, siapa pun tak ada, siapa nak soal dan siapa nak jawab? Baik tak ada soal. Betul jawapan. Ada orang boleh jawab betul ya, main. Tapi yang jawapan akademik ni kalau tak pernah jawab tak pandai. Baik. Jadi tetap dalil untuk menunjukkan sabit Allah Ta'ala adalah makhluk. Dia tak akidah kita macam mana? Sekalipun kita tak ada, Allah tetap ada. Itu iman kita. Tak ada dalil ke, tak ada dalil ke, tetap kita iman. Ni bahkan duk cerita tak ada dalil apa. Ada kita ni. Kita lah dalil ada orang salah. Kita lah dalil paling besar sekali. Berbanding dengan alam-alam yang lain. Pasal kita adalah ahsanit taqwim. Untuk mensabitkan sabitnya wujud Allah Ta'ala, sabitnya segala sifat kamalat bagi Allah Ta'ala. Baik. Kata dia, ketahui olehmu bahawasanya dalil baharu segala jirim itu terhenti atas mengisbatkan ada yang lebih atas segala jirim, iaitu segala arat. Jadi dia nak bincang apa ni? Arat apa dia? Sifat yang ada pada zat makhluk. Zat makhluk apa? Jirim, jisim, jauhar. Saat ni memang kita sebut kan, jisim latif. Jadi yang lepas kita dah buktikan apa? Dalil ada Allah Ta'ala ialah bahru alam. Alam ni makhluk. Apa makna bahru? Bahru ni berubah-ubah kan. Setiap yang merubah kan, mulazimul hadis. Antara berubah tu apa? Gerak diam. Antara berubah tu siang malam. Antara berubah tu ada tak ada. Tu berubah. Lepas tu berubah ni atas apa yang sabit pada makhluk. Yang ni dipanggil arat. Sifat yang ada pada makhluk. Apa dia? Ubah. Besar, kecil, tua, muda, gelap, terang.
siang, malam kan. Hal yang ada pada makhluk, arat yang ada pada makhluk. Soal dia, kalau arat baharu, macam mana boleh faham jirim baharu, jauhar baharu, lagi jisim baharu, jisim latif baharu, macam mana boleh faham itu? Ni dia kata dalil baharu jirim, termasuk jirim tu jisim, termasuk jisim tu jauhar, termasuk jauhar tu jisim latif, terhenti atas mengisbatkan ada yang lebih atas jirim. Jirim tu kan zat bagi makhluk, betul? Apa yang lebih daripada zat jirim? Arad. Iaitu kata dia segala arad. Kalau arad baru, mulazimul hadis, apa? Hadisun. Kalau arad baru, arad mesti ada apa? Jirim, mesti ada zat makhluk, mesti ada jirim, mesti ada jisim, mesti ada jauhar. Boleh faham? Kalau arad baru, arad mesti ada di zat makhluk kan? Jirim pun baru, jisim pun baru, jauhar pun baru, jisim latif pun baru. Apa sepir dia? Mulazimul hadis, hadisun. Soal. Atas apa kita belajar ke Allah Ta'ala? Sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala semua kodim. Wujud dia kodim. Dia pun memang sifat dia kodim. Baqa' tu, kudrat dia kodim, iradat dia kodim, ilmu dia kodim, hayat dia kodim, samak dia kodim, basar dia kodim, kalam dia kodim. Segala sifat kamalan dia kodim. Jadi pasal apa? Zat dia kodim melazimkan sifat dia kodim. Tentulah sifat kodim melazimkan apa dia? Zat yang kodim. Mesti ya. Dia takkan terbalik. Apa dia? Zat kodim, sifat baharu. Subhanallah. Ustawil namanya. Salah fahaman ketuhanan. Ataupun sifat kodim tapi zat baharu. Lagi kelakar. Macam mana? Zat baharu tapi sifat kodim. Kelakar gila lah. Boleh faham kelakar gila tu. Kalau zat kodim, sifat baru kot lah kan. Yang kodim boleh ubah jadi baru. Tapi mustahil. Mustahil. Pasal yang kodim Allah saja. Boleh Allah bersifat makhluk. Subhanallah. Boleh ke makhluk ni? Asalnya dia makhluk. Lepas tu dia upgrade jadi Tuhan. Boleh ke? Mustahil. Mustahil. Itulah pahaman Kristian. Asalnya makhluk Nabi Isa. Asalnya hamba Tuhan. Rasul Tuhan. Lepas tu mesyuarat. Macam mana? Kita buat keputusan Nabi Isa ni adalah anak Tuhan. Balik pada Roh Kudus. Apa balik kau? Kelakar. Takkan Tuhan makhluk boleh upgrade jadi pada Tuhan. Subhanallah. Subhanallah. Ni kecelaruan pemikiran dalam mensabitkan sifat. Macam mana zat makhluk, sifat makhluk, habis-habis bagi jadi sifat ketuhanan pada dia. Sedangkan dia makhluk. Bodoh cara berfikir gitu. Bodoh-bodoh pun ramai orang ikut. Kristian ramai. Ramai. Siapa dia orang ikut? Ada Allah. Satu bab dapat petunjuk ni pilihan tau. Petunjuk nak mengaji, petunjuk nak faham, petunjuk nak kerti, petunjuk nak ikut, petunjuk nak taat. Dia memang pilihan. Satu boleh main mengaji pun pilihan. Dah mengaji memang nak mengaji, pilihan. Dah mengaji pun faham apa yang mengaji, pilihan. Ada orang memang main mengaji, dia dengar mengaji, duduk menjadi mengaji, satu tak faham. Tapi duduk dengar. Apa dia dengar kita pun tak tahu. Dengar duduk senyum sengih. Tapi apa pun tak tahu. Tanya faham? Tak faham. Faham? Tak faham. Faham? Tak faham. Kalau faham pun lagi suruh baca langgar habis tau. Apa benda dia faham tak tahu. Sikit lah. Itu kata petunjuk. Pilihan. Syukurlah banyak-banyak orang Ta'ala bagi kat kita macam-macam. Terpilih atau terpilih. Terpilih atau terpilih. Terpilih atau terpilih. Kita ni berapa pilihan Allah Ta'ala. Banyaklah syukur pada dia. Siapa? Kita terpilih daripada yang terpilih. Macam sekolah kan. Satu wakil main bola. Sekolah.
peringkat sekolah, untuk peringkat daerah, untuk peringkat negeri, untuk peringkat kebangsaan. Terpilih pemain kebangsaan, peringkat sekolah macam. Oh, kita terpilih. Tapi bukan main bola. Kita ni terpilih sebagai orang yang nak mengaji agama, nak faham macam mana perjalanan ulama' dulu dan salafus soleh dulu. Bukan calang-calang tu. Terpilih. Dah lah mengaji, terpilih. Betul apa? Faham lah tu. Lepas tu boleh amal lah tu. Boleh cerita balik pada orang tu. Terpilih. Berapa kali terpilih tu? Ada orang nak mengaji pun tak boleh. Nak datang pun tak boleh. Kadang nak datang, tak ada perasaan nak datang. Kadang nak datang, mak bapak yang suruh datang. Kadang ni nak datang, mak bapak tak bagi datang. Macam-macam hal. Ada yang kadang datang aja. Tapi tak belajar. Ponteng. Datang tak? Kadang datang, dah tak matang. Tak boleh faham. Kadang datang, faham. Boleh faham, tapi dia abai-abaikan faham. Buat macam tak faham aja. Kadang boleh faham, tapi dia tak amalkan apa benda dia faham. Dan ilmu tu disia-siakannya. Macam-macam pilihan. Pilih di atas pilih, tapis di atas tapis tu. Atau akhirat esok pun ditapis tu. Okey, asal nak sebut untuk buktikan bahawa jirim ni baharu, kaedah dia, tengoklah arat yang ada pada baharu. Mulazimul hadis adalah hadis. Cuma bahasa dia guna bahasa klasiknya tu, terhenti itulah. Apa maksud dia? Maksudnya kalau nak kata jirim ni baru, mesti ada sifat baru. Kalau sifat dia, arat dia baru, tentu jisim baru, jirim baru. Satu, kalau pada orang Ta'ala ada mata, ada tangan, yang ni arat kan? Arat pada makhluk apa dia? Juzuk dan anggota. Walaupun dia kata mata yang layak, masih nama arat. Kalau ada mata, ada tangan, ada kaki, nama makhluk dah. Walaupun kata yang layak dengannya. Satu, saya guna bahasa apa? Kalau yang layak dengannya, muka bukan makna muka lah bodoh. Kan saya kata guna bahasa gitu kan. Mestilah tangan bukan makna tangan lah bodoh. Kan? Memanglah ada makna, tapi bukan makna tangan lah. Gede-gede nak makna tangan juga pasal apa? Baik tanzih yang senang, subhanallah, mustahil, tangan pun Allah Ta'ala. Clear? Apatah lagi bila sebut macam tu, memang ada pahaman dan kecelaruan faham, memahamkan pada Allah Ta'ala dengan apa yang tak sepatutnya dipaham. Pergi gaduh, pergi susah, payah, pergi cari benda payah tu apa. Baik. Mana dia tadi? Dan terhenti pula atas mengisbatkan berlaziman antara keduanya. Dan pula kata dia, lepas tu antara satu tugasan kita lagi untuk membuktikan jirim ni adalah baharu. Apa dia? Buktikan bahawasanya ada berlaziman antara arad dan jirim. Buktikan. Memang kita dah sebut selalu dah kan. Apa dia? Sifat mesti ada di zat. Zat tak boleh ada zat semata-mata terkonten-konten, melainkan setiap zat mesti ada sifat. Setiap zat mesti ada sifat kan. Walaupun sekecil-kecil perkara, setiap zat mesti ada sifat. Oksigen, apa sifat oksigen? Mesti ada sifat oksigen. Hidrogen, apa sifat oksigen? Hidrogen, mesti ada sifat hidrogen. Ada. Manusia, setiap zat mesti ada sifat. Mesti ada sifat. Mana ada zat tanpa sifat? Tak ada. Dia kata tak ada istilah zat terkonten-konten tanpa sifat. Tak ada. Jadi antara kita punya tugasan nak memahamkan atas kita punya kaedah berdalil, kaedah mantiki ni apa? Buktikan bahawasanya ada perkaitan dan berlaziman. Mesti kita boleh sabitkan berlaziman antara keduanya. Apa keduanya? Arad dan jirim. Itu. Dan atas membatalkan ada yang baharu, tiada permulaan baginya. Dan juga kita mesti dapat buktikan baharu ni, benda baharu ni, makhluk ni, dia ada. Membatalkan ada yang baharu,
tiada permulaan baginya. Kita dapat buktikan setiap yang baru ni, yang benda baru ni, benda baru yang ada ni, memang tak ada benda baru yang tiada permulaan baginya. Itu maksudnya. Memang makhluk tak ada yang tak ada permulaan dia. Semua makhluk ada permulaan, betul? Apa permulaan kita semua? Memang ni. Permulaan kita asal tiada. Betul. Arash, apa permulaan arash? Tiada. Apa permulaan malaikat Jibril? Tiada. Semua asal makhluk asalnya tiada. Apa asal Allah Ta'ala? Ada. Itu asal Allah Ta'ala. Apa asal makhluk? Tiada. Jauh tak beza? Jauh gila ya. Cuba cari ada tak makhluk yang kodim, yang tak ada permulaan? Ada? Mana ada? Kalau ada pun mungkin bahas dia dalam sikit. Otak kita tak faham lah. Ada? Dengar saya buat kalau boleh faham. Sebut makhluk tapi sebenarnya bukan makhluk. Sebenarnya sifat Allah Ta'ala. Contoh, kita ni sebelum ada, apa asal kita? Memang tak ada semata-mata ke ada? Kita ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita ada dalam iradah Allah Ta'ala. Ada tak? Ada tak? Tu ada. Ada dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam iradah Allah Ta'ala. Tu sifat Allah Ta'ala. Bukan kita. Tu sifat Allah Ta'ala. Boleh faham? Boleh sebut apa? Boleh faham? Boleh sebut apa? Tak faham, diam. Dah otak tak pun nak sampai situ. Diam dulu. Bagi silent tu. Sebab belajar ni kadang-kadang ada orang otak tak sampai. Tak sampai tu apa? Macam mana? Aku tak faham. Boleh? Faham? 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 Okey, jadi teruskan lagi. Jangan balik rumah lagi. Nanti kantoi tak faham. Tapi yang tu dalam sikit, jauh sikit memikirkan. Tapi masih boleh faham, betul tak? Makhluk sebelum ada, dah ada belum? Kata makhluk asal tak ada. Diri zat makhluk memang tak ada. Tapi nisbah apa yang Allah Ta'ala nak bagi ada, dah ada dalam ilmu dia. Jadi kita dalam maklumullah, dalam ilmu Allah, dalam iradah Allah, dalam qada-qadar dia, dalam qada-qadar Allah Ta'ala, dalam takdir Allah. Kan betul, kita dalam tu dah ada belum kita masa tu? Ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah ni sifat Allah, bukan kita. Jadi kodim ke kita? Tak. Tiada kita tu kodim. Tiada kita tu kodim. Asal kita tak ada. Baik, dan bermula jalan yang demikian itu untuk dalil membuktikan berlaziman tu bahawasanya seteru kita. Jadi kita duk bincang benda-benda macam ni pasal apa? Dia sebut ada musuh kita yang banyak mempertikaikan perkara-perkara macam ni. Kita dah bagi dalil, dia pertikainya dalil macam-macam. Musuh kita memang macam ni. Satu ulama kita bijak macam mana pun, dia telah bagi jawapan alasan-alasan memang lengkap. Cuma jangan tak tahu, musuh dia akan cuba menggagalkan kita orang Islam ni memperolehi maklumat yang tepat, yang jitu, yang kemas. Pasal mereka ni anak buah syaitan. Kerja syaitan menggagalkan akidah. Mereka ni anak didik syaitan. Dia akan cari jalan untuk menggagalkan akidah bagi orang Islam. Dia kalau boleh, orang Islam yang dah Islam boleh keluar daripada Islam. Dia akan cuba buat itu. Memang itu rancangan iblis syaitan. Dan rancangan siapa yang di bawah takluk iblis dan syaitan. Siapa dia? Orang kafir. Jadi siapa seteru kita? Orang kafir. Orang kafir adalah alat iblis dan syaitan untuk rosakkan kita. Jadi antara jalan nak rosakkan kita, nisbah iblis, syaitan, dia akan gunakan siapa? Dia akan guna orang kafir. Digunakan apa lagi? Digunakan nafsu kita. Tak masalah. Digunakan dunia. Digunakan apa? Jadi besarnya apa? Bila tak faham tauhid, memang bermasalah. Satu, jalan nak selamat kita apa? Jangan dampingi orang kafir, jangan percaya dengan orang kafir, jangan taat pada orang kafir.
Ada ke dalam Quran larangan tak bagi taat ke orang kafir? Ada. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tuti'ul wa la tut Ya ayyuhallazina amanu, so awal surah tu katanya, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Ada taqullah. Ya ayuhan nabi ittaqillah, ya ayuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai nabi, kamu takwalah Allah Taala, jangan taat pada WHO, jangan taat pada hak talang dua muka. Kat kita cakap, oh bukan main macam ni. Kat belakang, memang tahu kita buru dia. Fatwa harus, kita buru, kita susah kawan Islam. Siapa dia tak tahu ha? Mengajak manusia nak buat benda-benda mungkar. Benda ma'ruf, belah. Masjid, dudus. Melancong, boleh pergi langkawi. Celaka betul. Nampak? Saya sebut kasar sikit kan. Tapi celaka lah dia. Ha? Apa tak celaka ya? Nak pergi masjid, dua dos. Pergi langkawi, dua dos juga. Apa benda? Apa kena nak pergi masjid dengan dua dos? Dua dos ni boleh mencegah penyakit? Tidak juga, dia pun tak kata macam tu. Dua dos ni tak kena COVID, dia pun tak cakap macam tu. Dua dos ni tak payah pakai face mask, dia pun tak cakap macam tu. Itu gaduh sangat, dia suruh dua dos, buat apa? Boleh? Ni kau taat dengan WHO kafir tu apa? Wah, kan kena tak? Kita taat. Ulama dia kata, ulama, kau tengok ulama yang kau kata ulama sangat tu, siapa dia ulama tu? Kasar sikit lah. Ulama pun ada ulama dua jenis. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada ulama su'. Ada. Ada yang betul-betul ulama, ada yang ular dalam semak. Ada. Ada yang nama ulama pasal dapat jawatan daripada kerajaan. Satu ulama, padahal Wahabi bodoh gila nak mampu. Bohbi bahasa gitu. Dilantik jadi mufti siapa? Pasal dilantik, padahal bukan layak jadi mufti. Orang pandai lagi dia. Pasal bodoh. Okey. Siapa dia tu tak tahu lah. Bahkan kalau sebut apa? Menteri pun ada orang awam lagi cerdik pada menteri. Betul ke saya cakap kan? Ada menteri kadang bertingkah laku baik orang awam lagi bagus daripada menteri. Orang kenal saya tak? Tahu siapa? Saya YB tau. Orang awam pun tak cakap macam tu. Tak faham? Ni dah kata tu. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Kita tak dibenarkan taat pada orang kafir. Bahkan maklumat terima orang kafir macam mana? Orang fasik pun disuruh kita selidik maklumat. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Orang fasik cerita pun kena selidik. Ni bukan orang fasik, apa? Orang kafir cerita, takkan nak beriman. Mereka telah membuat kajian. Kau ambil lah. Esok kena kencing lah dengan dia. Ambil lah kau. Yang tu yang Rasulullah pernah bagi isyarat kepada dia. Hatta lau dakhalu juhra dabbin lattaba'u. Sehingga kalau mereka masuk dalam lubang dab sekalipun, kamu akan masuk lubang dab. Dia kata face mask lah kau. Dia kata vaksin lah kau. Mula satu. Betul 2 dos full vaccinated. Lepas tu nak ada dos apa? Penggalak. Dos apa? Kuat sikit. Booster. Awak telinga bekak kan? Sama dengan hang pun saya. Kena masuk ubat apa ni? Dengar pula lah. Dengar okey ya. Saya tak rasa dengar. Booster. Kena ada dos booster. Lepas tu booster. Lepas tu kepala otak dia. Wah tu. Tak tahu lah siapa nak kena. Dan orang dah serik dah dengan 2. Tu pun ada orang tak reti lagi. Dia sihat. Cocok je 2 dos. Lembik dah. Mata pun dah bengkak je. Kata dia, tak apa ni dah tua dah. Dia tak rasa bahawasanya menatang tu. Punca dia sakit. Elok je sihat sebelum ni. Lepas kena cocok tu, dengan semput lah, ni lah, tu lah, sagi ni lah, pening kepala lah, tak larat lah, minta MC lah. Dia tak kata tu second dose tu. Punya buta lah, buta perut. Dia kata, babak ni.
Babak nak dapat hidayah ni jangan kadang kita tengok sampel dia, macam ni pun dia orang boleh tak faham. Jangan tak tahu berapa ramai orang tak faham dalam bab ni. Kadang adik-beradik duk kelahi, kau jangan balik kampung kalau tak cucuk 2 dos. Yang dia pun duk terhegih-hegih, muka duk herot. Siapa? Lepas kena cucuk tu muka herot. Tapi kau jangan balik kalau tak cucuk 2 dos. Pada hari cucuk 2 dos dia muka herot. Tapi tak bagi adik-beradik dia yang tak cucuk tu balik kampung. Kau bawa penyakit, padahal dia yang kena penyakit. Tu pun tak faham-faham lagi. Hadanallah ila siratal mustaqim. Jaga orang yang suruh suntik tu, dia pun tak suntik lagi. Celaka betul. Rubuh celaka nak kata apa lagi Kerajaan yang suruh kita suntik 2 dos tu. Ni dia orang pun tak suntik lagi. Dia kata pilihan kami tak nak lagi buat masa ni masih dalam kajian. Celaka betul. Kat dia tak suntik, kat kita ni bantai untuk bagi kita buat uji kaji. Celaka betul. Tak ada ayat nak sebut lah. Tak ada ayat nak sebut lah. Saya sebut Arab lagi laknatullah alaihim ajma'in. Lagi bahaya doa tu. Nak kata apa? Dia berbuih mulut dia mana? Kau tahu? Tapi cakap mengepek sangat. Paksa bukan-bukan. Saya doa dulu saya bukan orang biasa je kan. Maksiat banyak. Takut apa saya punya cakap pasal apa? Ada orang maksiat, orang biasa je. Takut apa saya punya cakap kan? Kau tu gerun aku dengar dia mau nak doa aku. Kau gerun buat apa? Kau atas jalan hak. Engkau kata kau benar. Kau takut buat apa kat aku? Ini dengar macam tu, gerun lagi kat ibu buih mulut sungguh. Baru kau tahu, taubatlah kau. Minta air penawar tu, berderet dia beratur. Apa jangan pelik tu kan? Beratur, minta air penawar. Siapa? Semua berbuih mulut dia. Siapa ni? Ni kami kena sumpah doa untuk guru. Itu, dia doa buih mulut. Pasal dia cakap macam ni. Aku tak tahu, aku tolong doa yang bagi Allah Ta'ala. Aku bukan tukang ahli sihir. Buih mulut. Aku kan macam tu. Aku doa aja, hampa nak apa berhenti daripada buat zalim tu. InsyaAllah mulut tak berbuih. Tu pun tak tahulah nak jadi tak berbuih. Tak tahulah, aku kan kerja aku. Aku doa Aku kena zalim. Aku kan doa, aku guna hak aku. Allah Ta'ala kata, ittaqu da'watal mazlum. Rasulullah kata, bukan Allah Ta'ala. Takutlah kamu dengan doa-doa orang yang dizalimi. Fa'innahu laisa fa'inna. Lupa lah hadis pun. Atau kamu kala. Dia kata apa? Antara orang yang dizalimi ni wa bainahu wa bain Allah tak ada hijab. Makbul lah. Cuma makbul pun sama ada orang Ta'ala nak bagi sekarang cash akan datang ditukar dengan benda lain. Tiba-tiba orang tak jadi berbuih mulut. Syirik tak berhenti. Punya pasal tak senang duduk dia pun. Habis-habis dia pun pakai tangkal macam-macam kan. Sikit lah. Rupanya jumpa bomoh orang lah rupanya. Dia pun takut juga. Astagfirullah. Macam mana boleh cerita situ kan? Jauh pergi tu. Macam mana boleh cerita tu? Tak tahu arah ke mana. Masuk vaksin habis semua. Macam mana boleh cerita tu? Betul. Jangan terima perkataan orang fasik, orang kafir, semak. Orang fasik pun kena semak. Apa tak lagi? Sambung. Orang munafik, orang kafir. Dia orang ni munafik tak munafik? Tengoklah. Munafik tak munafik? Contoh, ciri orang munafik apa? Iza hadasa kadzaba. Bila bercakap dia bohong. Bila ditanya, apa hukum vaksin ni harus, kita tak memaksa. Kita nak biar rakyat Malaysia ni dengan sukarelanya untuk menerima vaksin. Dia cakap macam tu. Satu ketika lain, kita akan susahkan siapa tak mau terima vaksin. Celaka. Celaka lah. Tak munafik apa lagi? Ciri munafik tu besar depan mata. Itu tak cerita lagi bab menipu dengan Allah Ta'ala. Menipu macam mana kita pun duk menipu kan? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup aku, mati aku, sembahyang aku, ibadat aku semua untuk Allah Tuhan sekalian alam. Jangan kata dia yang kita saling menipu. Yang tu satu sudut. Yang tu pun kena muhasabah kat kita pun. Jadi orang kafir je ke? Orang kafir ni macam apa? Dia akan cari jalan untuk rosakkan kita. Itu pun saya akan tadi sebut apa?
Banyak-banyak agama dalam dunia ni, tak ada agama yang orang dia akan usaha untuk musnahkan agama tu melainkan agama Islam. Agama lain orang tak sibuk lah. Agama Kristian tak ada, lagi sebar dah. Tapi agama Islam musuh akan cuba untuk rosakkan. Dia tak boleh rosakkan, digunakan sesama Islam untuk rosak agama Islam. Dia akan rosakkan. Itu nisbah mereka punya rancangan. Kita pun jadi rosak juga. Siapa? Dengan nafsu yang ada kat kita. Keliling kita dengan apa yang prasarana yang telah mereka cipta, menyebabkan kita pun jadi rosak. Tentu kadang-kadang bagus tak ada internet. Bagus. Saya tak ada internet berapa hari ni. Wifi pun sewil. Saya punya internet pun dah habis. Pasal padang muka aku. Rasa tenang, lagi senang. Tak ada sibuk tengok menentang. Apa WhatsApp pun tak tahu lah. Nanti masuk balik, ada wifi ke, saya on je, agak bunyi macam mana. Berapa? 15,000 WhatsApp. Sehari-hari pun saya punya berapa ribu. Kalau 3 hari, 4 hari macam mana? 5 minit bunyi tak berhenti. Saya pernah ada fenomena macam tu. Tahu bila? India. Saya ada tapi saya tak ambil lah apa-apa. Tak ada lah. Ada punya bagi tugasan pun banyak tak boleh nak selesai betul-betul. Tak usik tu. Nak balik tu balik pun macam tu je kan. Masuk KLIA, ada wifi free, buka macam mana? Sebulan ni WhatsApp. Silent kena sangat bising ni. Tapi kena shock dengan dia punya bunyi. Bunyi panjang. Tak pernah in my whole life bunyi macam tu. Sebulan di WhatsApp. Kita akan dibentangkan esok amalan kita, buku catatan macam tu. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'un muhdara. Setiap diri akan dapati apa yang dia buat amal tu akan dihadirkan. Daripada mula balik tu sampai mati. Mati. Yang tu yang ka'an nahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Macam waktu sepetang pagi, waktu duha. Hidup dunia ni macam tu duha ya. Habis. Padahal baru yang masuk alam akhirat. Itu hidup 80 tahun tu, 60 tahun, 40 tahun macam mana? Macam waktu duha. Kira dia kata bahawasanya seteru kita orang kafir ni barangkali berkata ya. Bukan saja barangkali, memang mereka ni macam-macam idea yang telah datang ke kita untuk rosak dan punahkan akidah kita. Benda yang betul jadi tak betul, benda tak betul jadi betul. Jadi dia akan jadi macam lagu gitu. Dan berkelahi itu bukan saja dengan antara orang Islam dengan orang kafir. Antara siapa? Antara orang Islam dengan orang Islam. Bahkan antara orang Islam dengan orang Islam ni lagi teruk kelahi dia dengan antara daripada orang Islam dengan orang kafir. Dan orang kafir ni, ada orang kafir yang mastermind buat jahat. Ada orang kafir yang orang kafir, dia memang kafir tak Islam lagi, tapi dia orang kafir yang bodoh, dia tak tahu apa. Ada juga. Memang ada orang kafir yang dia kafir tapi dia ahli fatrah. Dia kafir, maksudnya tak Islam, tapi dia tak kena apa-apa, dia tak tahu apa-apa. Tapi ada orang kafir yang memang dia kafir tapi dia memang jahat. Dia memang nak rosak ke agama Islam, nak rosak. Jadi barangkali yang berkata mereka itu, tiada kami terima bahawasanya ada di sana yang lebih atas segala jirim. Orang kafir ni dia kata apa? Kami tak terima makhluk ni ada sifat makhluk. Bodoh lah. Kena pandai kelahi ya. Dan yang kata kita kena belajar juga bab-bab macam ni. Walaupun kalau ikut dapat tauhid, beriman je lah. La ilaha illallah. La Allah jadikan aku, Allah hidupkan aku. Oh, padatlah.
Tak payah ngaji tauhid jauh-jauh lah. Tu siapa akan jawab tu? Kelahi macam tu. Bila dia datang dengan muskil macam tu, siapa akan jawab tu? Kena ada orang yang pandai juga tak kenal jirim arat apa tu kan? Jadi dia kata dia tak terima ada yang lebih daripada jirim. Maksudnya arat, kami tak terima ada arat-arat ni, sifat-sifat ni. Kalau kita pandai kelahi, sepak je kan. Boleh ya? Maka kita batalkan. Maksud sepak tu sepak dengan hujah lah. Bukan sepak menampar apa? Menampar siam sekali kat dia, bukan gitu. Maka kita batalkan akan katanya itu dengan bahawasanya macam ni. Dia nak ajar kita. Bahawasanya demikian itu dipandang dengan mata kepala. Senang je. Ada pula dia tak boleh terima prinsip sifat ada di zat. Bodoh kan? Apa? Engkau ni ada zat. Ni diri engkau kan? Ada sifat tak? Engkau pun ada perasaan kan? Buh saja macam tu kan? Kau ada perasaan? Ada tak? Ini. Tunjukkan apa sifat yang ada pada dia. Sedih. Ada tak sifat? Macam-macam. Itu adalah arat dengan kau. Apa bodoh kan? Boleh dipandang dengan mata kepala. Boleh dibuktikan bahawasanya memang sabit arat pada zat. Pada sifat. Pada jirim. Pada jisim. Pada jauhar. Kerana tiada seorang jua pun daripada orang yang berakal melainkan mendapatkan bagi zatnya akan suatu yang lebih atasnya. Apa dia suatu yang lebih atasnya? Bahasanya sifat atau umum bahasa. Khas atau istilah disebut ke makhluk ni, nama dia arat. Baik, dia kalahlah itu pasal kita boleh hujah gitu kan. Kau mesti ada sifat. Kau cerdik bodoh. Jawab tu. Bodoh pun sifat, cerdik pun sifat. Betul. Tu kau cerdik ke bodoh? Dia nak jawab apa? Cerdik. Cerdik tu zat kau ke sesuatu yang lebih pada zat? Tak faham. Itulah kau bodoh. Kalau bodoh pun itulah sifat kau. Jadi setiap zat mesti ada sifat. Itu nak betul ya. Kalau dia buat bodoh tu, aku tak faham lah aku cakap apa. Tu saya kelahi lah balik rumah. Penat dia kelahi dengan orang bodoh ni payah. Maksudnya ada orang macam tu kan. Penat kita kelahi dengan dia. Dia tak cerdik untuk kita nak kelahi dengan dia. Kita sebut tu, dia tak faham. Kita punya argumentasi tu dia tak faham. Saya pernah jumpa Wahabi yang kita argumentasi dia tak faham. Penat je kelahi dengan dia. Kita lain soal, lain jawab dia bagi. Bodoh. Dia tak faham soalan kita. Dia kata tak aras tu lah kan. Kata Allah tak aras. Bagi soalan mudah ya. Soalan mudah apa? Soalan macam saya dah sebut selalu lah. Kalau tanya dia, sebelum aras ada, orang Ta'ala ada di mana? Berapa dua soal-soal kata dia. Allah Ta'ala kata Allah tak aras. Masalah Allah Ta'ala kata dia tak aras, mesti kau boleh jawapan macam ni kan. Kau mesti bagi jawapan. Boleh bagi jawapan dia. Dah Allah Ta'ala kata tak aras, tak apa. Kalau dia kata dia ada di mana, kalau cuma di atas dia layan tu macam tu lah. Tapi dia kata apa? Bila kita persoalan kalau aras tak ada, orang Ta'ala ada di mana? Dia kata Allah Ta'ala kata di aras, baik, aku nak gunakan hujah kau tu. Allah Ta'ala kata dia di aras. Kalau Allah Ta'ala kata ada di langit, sekarang mana betul? Di langit ke di aras? Dia kata di langit pun betul, di aras pun betul. Kalau dia kata pula satu lagi, Allah Ta'ala ada dengan kita. Innallaha ma'ana. Mana betul? Semua betul, semua ayat Quran. Apa bengap yang kau ni? Sekejap kata di aras, sekejap kata di langit, sekejap kata ada dekat kita. Semua betul. Betul Allah ada kat mana? Allah ada di mana-mana. Aku lempang lagi. Faham saya kata apa? Pasal apa saya nak lempang? Pasal apa? Bangang. Tadi kata Allah tak aras. Lepas tu di langit. Betul bersama kita. Betul Allah ada di mana-mana pula. Aku lempang lagi. Bangang. Boleh faham? Ada Wahabi yang bangang macam tu. Memang ada. Tak layak kelahi dengan dia. Baliklah penat ni. Memang naik barang kita Baik berselawat atas Nabi banyak-banyak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Dia buat nak program debat ke apa ke, dia kata lari ke apa, macam pasal lah kau. Tajuk bagi pun tak relevan untuk bahas. Layakkah berkata Allah Ta'ala atas langit? Bodohnya tajuk. Seolah-olah macam nak bahas layakkah untuk judi dihalalkan di kalangan masyarakat Islam? Apa punya bangang tajuk, buat tajuk perdebatannya tu. Apa saya? Buat perdebatan satu majlis apa dia? Layakkah berkata Allah Ta'ala di atas aras? Apa punya bangangnya tajuk cakap macam tu. Tak sepatutnya dibahas sama sekali. Tapi dia nak buat tajuknya tu juga, nak bahas ni tu juga.
Jadi atas kaedah kata dia, tak ada seorang yang berakal melainkan dia akan dapati selain daripada zat pasti ada sesuatu yang lebih. Yang lebih itu sifatlah, aratlah. Maka berkata ia pula, ia orang apa? Orang kafir kata macam ni. Kami terimalah. Dah kalah dia terima kan. Kami terimalah akan yang demikian itu. Tapi ni kurang ajak yang pak kafir ni. Kita cakap dia bagi rasa, cakap dia bagi rasa. Tujuan dia macam mana iblis lah kerja dia, nak menyesatkan kita. Tetapi tiada kami terima berlaziman antaranya arat dan antara segala jirim. Kami tak terima. Arat ni mesti lazim ada kat jirim, jirim mesti ada arat. Lazim tu kami tak terima. Jirim mesti ada arat, arat mesti ada di jirim. Kami tak terima. Macam mana? Kena kelahi tak? Maka kita batalkan soalan dia tu dengan kita pandang akan dia tiada bercerai antara keduanya. Disebut pandang kan. Dia kata, mana? Apa pula tak bercerai? Di mana zat mesti ada sifat. Di mana sifat mesti ada zat. Tak ada pun ambil yang ni, bagi ada ni. Ambil tudung ni. Tudung ni warna apa? Merah. Ni yang merah ni apa? Tudung pen. Engkau kata boleh bercerai kan dia tak terima pandangan bahawasanya berlazimat antara sifat dengan zat. Ni tudung pen ke? Warna ni merah dia. Kau ceraikan warna merah ni daripada tudung pen ni. Ambil. Oi. Kengkau lah. Kono je. Jangan bahasa pula. Kono ke oi ni orang pen. Oi. Engkau keluarkan merah ni daripada pen ni. Ceraikan merah ni daripada pen ni. Pen tu tak ada tapi merah tu tak ada. Boleh? Boleh buat tak? Pucat muka, pucat, bodoh, pucat. Itu. Kira kelahi kan macam tu kan. Ni kelahi budak-budak kan. Kita budak-budak yang belajar kan. Kita tu faham. Dah tadi tak boleh jawab. Macam selender ada. Selender. Maka berkata, ya kami terimalah demikian tu. Kurang hajak buat kafir ni. Tetapi kami tiada terima keadaan berlaziman antara keduanya itu menjadi dalil pula. Tadi tak terima berlaziman, kami tak terima berlaziman tu menjadi dalil atas baharu segala jirim. Memanglah jirim mesti ada arat, tapi taklah dengan baharunya arat tu menunjukkan baharunya jirim. Kenapa? Kerana muhtamal, kerana boleh ditanggung bahawa ada ia. Boleh jadi kata dia jirim ni kodim dan yang lebih itu baharu. Pula pelak. Dia kata jirim ni kodim, arat tu baharu. Tiada permulaan. Kata dia jirim tu tiada permulaan kerana tiada di sana satu gerak melainkan adalah dahulunya gerak yang lain. Kata dia. Tak adalah gerak melainkan ada gerak yang lain. Dan begitulah tangga datang kepada tiada kesudahan. Maka adalah baharu pada zat dirinya. Pada zat dirinya, diri zat tu. Dan kodim ia zat ni pada nauknya. Nauk dia. Dan kodim ia pada nauknya dengan makna bahawasanya nauk gerak itu kodim. Nauk dia kodim. Zat ni kata orang kafir lah ni kan. Dia cerita-cerita orang kafir ni, fahaman orang kafir ni. Dan dirinya baharu kata dia. Diri gerak tu baharu, tapi nauk gerak tu kodim. Kepala otak sibih tu. Macam mana cara fikir dia orang ni. Tak faham sudah. Ayah nak hurai. Maka kita batalkan akan dia dengan beberapa perkara. Pertama, setengah daripadanya bahawasanya tiada wujud bagi nauk itu melainkan pada kandungan segala hakikatnya. Ini nauk-nauk ni apa pula? Allah, satu hal pula nak bahas nauk-nauk kan. Jirim kalau bergerak, jirim tu hakikat, gerak tu nauk. Yang tu lah, kalau nak sebut contoh mudah. Dia kata tiada wujud bagi nauk melainkan pada kandungan segala hakikat. Gerak tu takkan boleh ada melainkan dengan ada jirim. Betul? Yang tu betul kan? Yang ni kita kaedah kita nak bahas.
Jadi gerak takkan boleh ada melainkan pada jirim. Kalau jirim ni baharu, boleh ke jirim ni baharu tapi gerak dia kodim, boleh tak? Tu, berapa kali gila tu kan. Pasal dia nak kata, itulah dia guna istilah nauk gerak tu kodim. Dan baharu, dan zat dirinya baharu. Jirim tu baharu, tapi nauk dia, apa dia? Gerak tu. Gerak tu kodim. Ada kat sibil ni. Maka apabila ada hakikatnya baharu, baik. Maka apabila, kalau hakikat tu, kalau apa hakikat dalam bab ni, jirim tu baharu, maka lazimlah bahawa keadaan nauknya pun demikian juga lah. Kalau jirim baharu, gerak baharu kan? Maka batallah keadaan di sana yang baharu tiada awal baginya. Tiada awal baginya. Jadi pahaman dia kata baharu ada, boleh jadi ada baharu yang tak ada awal baginya. Mana ada benda baharu tak ada awal? Gila bah. Baharu tak ada awal. Baharu pun dah ada awal. Nama pun baharu. Baharu tu pun ada awal lah. Yang ni ada pahaman-pahaman bodoh tu kata makan adami. Makan daripada kana. Tasik kana kan. Kana tasik kana boleh ingat. Kana yakuno kaunan bahwa kainun wazaka amar kudlah la takun makanun. Makanun daripada kana. Awak nak kana ada makan tempat yang ada, tapi dia panggil makan adami. Apa bodohnya? Dah tempatnya ada tapi adami. Apa bodoh makan adami ni siapa? Baharu tapi tiada awal. Lah baharu tu ada awal lah. Pasal nama apa baru, tapi baharu tak ada awal. Berapa kali bodoh tu? Saya kata bodoh tu tahu mana? Bermula dalil baharu segala arat itu terhenti atas membatalkan berdiri arat sendirinya. Panjang lah tu. Saya tak berapa minat nak baca ni pun. Situ lah malas nak baca. Dan bermula dalil baharu segala arat itu. Situ. Masih kita baca duk kelahi-kelahi dan prinsip atas kita belajar senang je apa? Makhluk mendalilkan Allah Ta'ala. Makhluk duk berubah-ubah. Bila berubah-ubah ada pada makhluk, zat berubah-ubah tu baharu, maka zat makhluk adalah baharu. Siap. Baharu tu mendalilkan makhluk semua ada yang membaharukan dia. Yang membaharukan semua makhluk ni Allah. Ya, nampak tuan. Jadi yang ni dia sebut apa? Kalau ada argumentasi berkenaan tentang zat, sifat, tentang kodim, tak kodim, lazim, berlaziman, yang tu pun nak kata kita kena cerdik juga. Pasal ada bab-bab, kerana ada argumentasi dalam bab ni. Orang yang pernah lalu pembahasan macam ni saja yang akan boleh menjawab soalan-persoalan yang ditimbulkan dalam berkenaan dia. Kalau kita tak pernah belajar langsung, memang kita tak pandai nak orang kata apa, nak berkelahi dalam bab ni. Dan kita boleh nampak di mana kesalahan dia dan macam mana kita nak tackle kesalahan itu supaya ia boleh diperbetulkan. Kalau tak betul pun macam mana nak mematikan hujah dia. Melainkan orang yang faham dan gerti apa cara berfikir dia, pola pemikiran dia, kesilapan pemikiran dia, kita boleh hujah dan matikan cara dia berfikir itu dengan mengutarakan dalil dan hujah untuk menunjukkan cara berfikir itu adalah salah. Yang tu yang kata perlu kifayah mengaji bab ni. Jadi kita belajar ni kalau faham ni besar ni. Macam apa? Kalau kelahi esok tak ada orang lain nak ke depan. Panggil Al-Johori. Ni Kuasa Kansari. Ni Al-Nanasi. Apa? Al-Tepungi. Ni Al-Keneringi. Ni Al-Batu Gajahi. Ni Gajah. Apa? Oh, Hajar juga, Hajarul Fil. Oh, kita hajari je. Dia Hajar Fil, batu gajah. Bagi power Hajar Fil. Ni Al-Malakai. Ni Fulai. Fulai. Al-Balingi. Al-Ipohi, Manjui. Oh, Temelong ni. Abang kau Temelong ada kawan tu pergi tempat kau jaga elok-elok kampung kau.
Esok pada depan ni tanya soalan, gelabah orang tua tu jawab. Dan dalil. Situ dulu. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.